Jadi saya harap anda semua dah pun jelas berkenaan dengan tiga perkara yang saya sharekan dalam video sebelum ni. Pertama, pengenalan. Yang kedua, mindset dengan reality tu. Dan juga yang ketiga berkenaan dengan dengan game flow dropship Shopee ni. So kalau anda perasan, dua video yang tu, mindset dengan versus reality dan juga game ataupun flow dropship tu, itu adalah yang versi rakaman untuk kelas sebelum ni. So mungkin kalau ada benda-benda yang saya ni dia tak berapa synchronize dengan kita punya kelas, tapi itu adalah dia punya konsep utama ataupun benda yang saya nak cuba sampaikan dalam kita punya kelas ni. Anda dah tonton 3 video sebelum ni. Jadi ini adalah part yang paling penting dalam kita punya kelas hari ni. Okay, so macam mana anda nak mulakan, anda nak start ataupun anda nak mula berbisnes dekat Shopee. Okay, sebelum anda nak berbisnes dekat Shopee, benda paling utama yang anda kena buat adalah okay, of course anda kena daftar Shopee. Itu je lah dia punya benda utama. Kalau anda tak daftar store kat Shopee, macam mana nak berniaga kat Shopee kan? Jadi bagi anda yang dah pernah berniaga kat Shopee, benda ni sangat basic. Tapi walaupun basic, mungkin anda boleh tonton juga video ni, kod-kod ada benda yang anda dah terlepas pandang sebelum ni. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi yang belum ada store kat Shopee, saya akan tunjukkan sedikit step by step macam mana cara nak daftar account store dekat dalam Shopee ni. Cara dia sangat simple, sangat mudah dan sangat senang. Lah simple, mudah, senang pula tu kan. Okay, yang pertama, bila kita masuk dekat dalam Shopee, okay, dia akan ada tulis kat sini sign up dan juga login. Jadi sebelum anda nak set up kedai, anda kena tentukan dulu, saya nak anda tentukan dahulu apakah niche ataupun apakah kategori produk yang anda nak jual dalam Shopee nanti. Macam mana nak cari idea? Anda pergi dekat shopee.com.my, lepas tu kita bahagian kategori. Ada beberapa kategori-kategori produk yang anda boleh ambil idea dekat sini. Contohnya woman clothing, health and beauty, baby toys, home living, woman bag, muslim fashion. Okay, ini adalah kategori-kategori ataupun kita panggil niche untuk anda set up anda punya kedai nanti. Kenapa saya cakap macam ni? Okay, saya tulis dululah senang. Okay, pertama anda kena tentukan niche. Okay, tentukan niche. Okay, so anda kena tentukan niche apa produk yang anda nak jual. Sebab apa? Saya suka sarankan orang supaya kalau nak buka satu store, fokus kepada satu niche sahaja dahulu. Contohnya kalau nak jual produk tu barang baby and toys, okay, so satu store tu nanti, dalam satu store tu jual barangan baby and toys sahaja, jangan campur-campur produk lain. Bukan tak sesuai, tapi banyak kelebihan kalau anda fokus kepada satu niche sahaja. Salah satu contoh je adalah, okay, kita senang nak filterkan nanti database kita bila ada pelanggan. So kita dah tahu dah bila pelanggan-pelanggan kita semua adalah yang ada interest terhadap barangan baby and store, baby and toys. Tu antara salah satu dia. Dan ada beberapa kelebihan lain lah yang saya lihat kalau anda lebih kepada fokus kepada satu-satu niche. Contohnya macam trafik lebih mudah untuk dapat, trafik lebih tinggi ataupun trafik lebih senang untuk masuk berbanding dengan produk ataupun berbanding dengan kedai yang bercampur-campur produk ni. Okay, so dan yang kedua menyebabkan anda juga lebih mahir ataupun lebih faham dengan game satu-satu niche tu nanti. Tu dia punya kelebihan lah. Jadi saya sarankan kepada anda yang baru nak buka akaun Shopee ni, anda kena tentukan awal-awal niche apa yang anda betul-betul nak masuk. So dekat sini saya nak share sikit, ada beberapa, cuma dekat Shopee ni ada beberapa kategori yang tak sesuai untuk anda main ataupun untuk anda buat game Fast Track Shopee ni. Yang pertama yang tak sesuai adalah ni. Saya start pada belakang. Okay, yang pertama bahagian others ni. Okay, kalau kita tengok others. Okay, so kalau kita tengok others, dia punya produk-produk adalah macam produk-produk contohnya macam kopi, benda-benda gitulah, benda yang pelik-pelik sikit benda ni kan. So ni tak berapa nak sesuai dan dia punya pilihan pun tak banyak. Dia ada barang-barang religion, contohnya macam ni, tak berapa sesuai lah untuk anda jadikan kita punya niche ataupun nak ambil produk ni nanti. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahagian tiket dan voucher. Tiket dan voucher ni termasuklah top up, termasuk juga jual SIM card, termasuklah juga kebanyakan top up lah kat sini kan. Sebab apa?
dalam game fast track ni kita nak jual produk orang lain dalam Shopee yang jual kat Shopee juga. So dan produk-produk itu adalah produk-produk yang kita nak markup harga lepas ni. Kalau anda jual top up kan, anda jual top up, yalah saya tahu ada yang jual top up dapat untung, tapi berapa untung 50 sen kan. So tak berapa sesuai lah. Kita nak jual sekurang-kurangnya kita punya untung satu barang tu 5 ke 50 ringgit. Takkanlah kita jual top up 10 ringgit dengan jual harga 15 ringgit kan. Mana ada orang nak beli. So untuk top up, untuk singkat tak berapa sesuai untuk apply game fast track Shopee ni. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah bahagian grocery and pet. Kalau grocery and pet ni okay, ada beberapa subkategori dekat sini. Contohnya macam household supplier. Okay, household supply. Contohnya barang-barang ni, macam barang-barang rumah yang memang benda-benda ni orang boleh dapatkan barang ni dekat Tesco, dekat Giant, dekat 99 Speedmart, dan mereka tahu lingkungan harga produk tu. Contohnya macam ni. Okay, contohnya macam Breeze ni. Breeze ni memang biasa orang beli mungkin dalam lingkungan RM27 ke RM32 macam tu lah. Bergantung kepada Tesco lain harga, dekat 99 lain harga, dekat KK Mart lain harga, dekat Giant lain harga. Tapi takkan anda nak jual benda dengan harga RM35. RM35 tu mungkin logik lagi. Takkan anda nak jual benda dengan harga RM40, RM45. So benda tu sangat-sangat susah untuk anda jual kalau produk-produk harian macam ni. Sama juga dengan macam ni. Contohnya macam subkategori cereal kan, jual Coco Crunch, orang jual RM12, standard lah RM12 satu, takkan nak jual RM20, mana ada orang nak beli kan. So itu adalah antara subkategori yang tak sesuai untuk anda jadikan niche. Itu salah satu lagi. Dan ada juga beberapa kategori lain yang saya tak sarankan juga untuk anda jadikan sub niche tu nanti, ataupun jadikan niche pilihan, kategori pilihan store anda nanti. Antaranya salah satu lagi, dia dalam niche, dalam kategori ni boleh kita pilih. Okay, tapi nanti bila anda nak filterkan produk, bila anda nak jual produk tu, ada beberapa subkategori yang tak sesuai untuk anda ambil produk. Contoh sepertinya macam contoh home appliance. Okay, so untuk home appliance ni saya tak sarankan untuk anda ambil produk-produk ni lah, produk-produk yang elektronik yang contohnya macam television. So benda-benda macam ni tak sesuai sebabnya benda ni sangat susah untuk kita kontrol, terutamanya dari segi contoh lah, kalau barang tu sampai rosak ke apa semua, nak cover warranty apa semua kan, sangat tak sesuai. Produk digital macam ni saya tak sarankan untuk anda pilih. Termasuk juga walaupun barang tu bukan besar, contohnya macam handphone pun saya tak sarankan juga, sebab kita jadi macam orang tengah kan. Bila jadi macam orang tengah ni, dia susah kalau ada, terutamanya kalau isu-isu warranty lah kan. Barang elektronik ni sangat sensitif terhadap yalah, kita faham lah barang elektronik dia punya sensitif macam mana kan. Okay, tu salah satu contoh lagi yang tak berapa sesuai kalau anda nak masuk nanti. Okay, dan yang seterusnya adalah antaranya lagi sama juga dekat bahagian health and beauty. Health and beauty ada beberapa produk ataupun ada beberapa sub niche ataupun sub kategori yang tak sesuai juga untuk anda masukkan nanti ataupun untuk anda ambil nanti. Okay, salah satu dia contohnya seperti ni. Seperti produk kita ambil, okay, senang cerita macam ni, produk yang senang orang jumpa dekat kedai, produk yang ada common price dekat kedai, kita tak sesuai untuk markup harga terlalu tinggi dekat dalam Shopee. Contoh macam lipstick jenama Maybelline. Okay, kalau lipstick jenama Maybelline, okay, ada tak kat sini, saya ambil contoh macam tu lah. Lipstick Maybelline, contoh macam ni. Orang dah biasa tahu, okay, orang dah biasa tahu kalau macam dekat Guardian, dekat mana lagi, dekat Watson, harga dia lingkungan RM29 ke RM38. So orang yang dah biasa beli lipstick tu, dia tahu dah memang lingkungan macam ni dah. Dekat Sephora pun beli harga lebih kurang sama kan. So jadinya kalau kita nak jual ataupun kita nak markup harga dengan harga yang lagi tinggi dekat dalam Shopee, tak sesuai sebab orang dah tahu dah dia punya harga pasaran kat luar tu berapa. Jadi ada beberapa produk macam saya cakap tadi, ada beberapa produk yang mana benda tu senang jumpa dekat luar. Okay, barang tu branded. Branded tu maksud saya adalah brand yang common jumpa kat luar. Samalah macam Nivea macam ni kan. Benda yang common jumpa dekat luar. So dan harga dia orang dah tahu dah harga pasaran di lingkungan berapa, yang itu tak sesuai untuk anda jadikan produk yang kita nak extract ataupun produk yang kita nak listing nanti. Tapi kategori tu masih lagi boleh digunakan. Contohnya macam health and beauty. Tapi kena tapis-tapis lah nanti bila anda nak pilih produk nanti. Itu yang pertama. Jadi anda dah tentukan niche.
Okay, so tu anda dah tentukan niche. Dan yang kedua barulah kita akan set up account. Okay. So cara nak set up account sangat simple. So saya ulang sekali, sangat simple, sangat senang, sangat mudah. Okay. Bila kita masuk dekat Shopee, ada butang login dan sign up kat sini. Jadi bagi yang belum ada akaun Shopee, apa yang anda boleh buat adalah tekan je butang sign up dekat sini. Bila kita tekan butang sign up dekat sini, dia akan minta kita daftar menggunakan nombor telefon. Lepas tu masukkan kod yang keluar ni. Nanti dia akan hantar verification code dekat handphone kita. Okay, part ni paling penting. Nak tak nak, dia memang boleh bagi menggunakan email dan juga Facebook dan juga Google. Maknanya kata menggunakan email boleh daftar. Tapi part paling penting yang ramai orang terlepas pandang, okay, apa-apa pun kalau anda nak berniaga dalam Shopee, anda nak buka store dalam Shopee, anda kena verify nombor telefon. Kena daftar gunakan nombor telefon. Kalau anda dah pernah daftar guna email sebelum ni pun, nanti dekat bahagian profile saya tunjuk sikit nanti, anda kena masukkan dan verify nombor telefon. Okay. Sebab apa? Itu memang syarat daripada Shopee. Kalau anda tak verify nombor telefon, kalau anda tak sahkan nombor telefon anda dekat Shopee, store anda tidak akan keluar dekat dalam Shopee. Orang cari tak jumpa, produk orang cari tak jumpa. Kan anda dah listing sampai 1000 produk pun orang takkan jumpa anda punya produk. Okay, store anda akan invisible dalam Shopee. Jadi anda wajib untuk verify nombor telefon. Dan satu nombor telefon hanya boleh verify ataupun satu nombor telefon hanya boleh daftar untuk satu store sahaja, untuk satu account sahaja. Tak boleh duplicate, tak boleh. Kalau dia kata kalau nombor tu pernah guna, dia akan cakap nombor ni dah pernah guna untuk daftar account dekat Shopee. So anda tak boleh dah untuk daftar tu. Anda kena cari nombor baru, kena cari nombor lain. Kan? Jadi satu nombor hanya untuk satu store sahaja. Jadi bila dah daftar tu, daftar phone number, lepas tu nanti tekan sign up. So bila dia tekan sign up, nanti dia akan minta detail sikit. Anda dah pun ada satu account dekat dalam Shopee. Simple je. Okay. Sangat senang. Benda sangat senang. Anda boleh buat sendiri. Okay. Dan bila kita dah masuk, bila kita dah daftar, nanti dia akan keluar kita punya username kat sini. Okay, username nanti anda boleh create sendiri. Saya nak bagi sedikit suggestion berkenaan dengan username ataupun nama store. Nama store, kalau anda rasa untuk nak buat benda secara long term, saya sarankan jangan guna nama sendiri ataupun jangan guna nama personal. Kan? Create lah satu brand sendiri. Create lah satu store yang nama brand lah kan, ataupun boleh juga macam yang saya tulis ni, macam By Aziz Store apa semua tu. Tapi yang ini adalah bukan store yang betul-betul serius ni. Tapi kalau betul-betul serius punya ni saya sarankan anda untuk buatlah satu macam ada brand sendiri ke, yang nampak store anda tu store yang nampak macam official kan. So contohnya macam gadget store, contoh macam tu, ataupun nama-nama yang ada brand, nama macam contohnya kalau macam anda nak buka kedai nanti kan. Contoh macam anda nak buka kedai. So ada nama jenama anda sendiri dekat situ. Tak kisahlah kalau tak ada jenama sendiri pun, sekarang pun create lah satu nama yang sedikit catchy, yang macam orang nampak pun meyakinkan. Tu pertama. Okay. So lepas tu nanti dekat bahagian tu, nanti bila kita dah login, dia akan keluar nama store kat sini, dia tulis seller center kat sini. So saya the next step adalah anda masuk dekat bahagian seller center, tekan seller center, dia akan keluar paparan macam ni lah. Paparan mengatakan ini adalah anda punya dashboard untuk kita nak set up kita punya store tu nanti. Perkara pertama, selepas anda dah buka store ataupun buka account dekat dalam Shopee, adalah dekat sini. Anda pergi dekat bahagian bawah. Saya kena disablekan benda ni sekejap. Okay. Dekat bahagian bawah ada tulis store setting ataupun shop setting. Klik dekat shop setting bawah tu. Okay. So dia ada shop setting, payment setting, privacy setting, chat setting, notification setting. Nombor 1 dekat shop setting. Okay, saya ajar yang shop setting dulu. Dekat bahagian shop setting, okay, dekat bahagian payment setting tak ada sangat. Okay, dekat sini dulu, dekat bahagian shop setting ni, dekat bahagian protect your account now by verify suspicious activity, saya nak anda offkan yang OTP ni. Okay, offkan yang ni. Dia biasa dia on, tapi kita nak offkan. Offkan ni bermaksud
anda senang nak login dekat mana-mana nanti. Contohnya anda nak login dekat phone, anda nak login dekat PC dekat office, anda nak login dekat laptop dekat rumah, dekat PC dekat rumah. Sebab kalau kita on kan, setiap kali kita nak masuk dekat device baru, dia akan hantar SMS dekat kita. So kadang-kadang nombor tu mungkin kadang nombor kita jarang guna sangat kan. So saya offkan dekat sini. Lepas tu dekat bahagian payment setting ni, saya nak anda pergi dekat wallet pin, anda update wallet pin. Okay, masukkan password, masukkan new password. Okay, lepas tu confirm pin. Okay, lepas tu hantar verification dekat kita punya handphone. Lepas tu tekanlah next. Okay, so tujuan dia apa? Dekat sini nanti bila ada jualan, duit tu akan masuk kat e-wallet. So baru kita boleh kita withdraw duit tu. Nanti setiap kali kita nak withdraw, dia akan minta kita punya wallet pin ni. So saya nak anda create dulu dekat bahagian wallet pin ni. Okay, tu yang kedua. And then yang ketiga adalah dekat sini, dekat bahagian okay, dekat sini dah tak ada apa sangat. Okay, dekat bahagian shop setting tu tak ada apa. And then anda pergi dekat bahagian sini pula, dekat bahagian atas ni, dekat bahagian shop profile. Okay, masuk sini shop profile. Dekat bahagian shop profile, okay, dekat bahagian shop profile ni biasanya kat sini kosong lah. Okay, biasa kosong, anda bolehlah masukkan gambar ke, gambar sini semua. Okay, lepas tu dekat bahagian shop description. Shop description, okay, cara yang paling simple adalah anda boleh tengok ni. Kita just nak terangkan sikit berkenaan dengan kita punya store ataupun kita punya shop lah kan. Jadi anda boleh masuk ke dalam Shopee dan tengok seller-seller besar lain macam mana cara dia buat description kedai dia. So anda boleh tiru versi daripada situ. So contohnya macam ni, welcome to my online shop. Okay, contohlah ni kan, saya copy sini, saya tunjuk kat sini. Okay, welcome to my online shop, to all my value customer. Ini pun saya tiru versi daripada store-store yang lain juga, store-store yang mana dah dekat Shopee kan. So saya mention kat sini, ready stock item will reach you within 2-3 days after payment confirm. So kita terangkan sikit, kalau ready stock tu sampai bila, kalau pre-order estimate reach within 3 to 6 days kan. So sebab kita dah set upkan pre-order 7 hari. Okay, so gold sold are not returnable. Okay. So benda-benda gini lah, benda-benda macam ni yang anda boleh masukkan dekat bahagian shop description. Okay, tu yang kedua. Okay, lepas tu part yang penting juga, part yang agak penting adalah dekat sini, dekat bahagian mana ni, dekat bahagian my shipping. Okay, dekat setting my shipping. Okay, dekat bahagian my shipping, okay, biasanya yang baru mereka akan dapat DHL dengan JNT. So anda akan onkan yang mana anda nak onkan semua pun tak apa, anda nak onkan yang senang untuk anda hantar pun tak apa. Macam biasanya memang akan dapat DHL dengan JNT. Pos laju biasanya kena apply. Selanjutnya akan saya tunjukkan sikit video macam mana cara nak apply yang pos laju ni. Okay, so pos laju anda kena apply nanti, tapi biasanya akan dapat dua ni dulu lah, DHL dengan JNT. So anda onkan dua-dua ataupun anda onkan JNT saja dulu. Sebab JNT yang senang nak cari dia punya tempat kita nak drop off barang nanti. Okay, so itu. Lepas tu yang penting juga dekat bahagian address. Letakkan, masukkan address, setkan 33 as a default pick up dengan return address dekat sini. So bila anda dah set up address ni nanti, barulah anda boleh sebenarnya baru boleh anda set up ataupun setting dekat my shipping tu nanti. Okay, tu yang seterusnya lah. And then yang lain-lain, okay, dekat mana kita nak update nombor telefon tadi. Okay, dekat bahagian yang ni tadi, pergi dekat bahagian shop profile. Lepas tu pergi dekat sini. Dia baru ubah dia punya setting ni. Okey, sebenarnya dekat sini, dekat bahagian account, dekat setting bawah ni, tadi terlindung, so saya tutupkan sikit extension tadi tu. So dekat bahagian bawah ni kan ada tadi basic setting. So pergi pula dekat yang bawah ni account. So masuk account tu, kita kena masukkan password dulu. Password yang kita dah create masa kita create account. Okey, lepas tu nanti dekat sini, kalau bagi anda yang belum ataupun pernah daftar dekat dalam Shopee sebelum ni, tapi tak pernah daftar ataupun tak pernah verify nombor telefon, dekat bahagian account dekat sini, masukkan nombor telefon dan verify kat sini.
Jadi bila anda dah verify kat sini, barulah Shopee anda ataupun barulah shop anda dekat Shopee boleh appear dekat dalam Shopee nanti. Kalau tak, store anda sia-sia je. Jadi part ni paling penting dekat bahagian phone. Jadi saya ulang balik, antara perkara-perkara penting yang anda nak set up ataupun nak set up dekat profile tu nanti bila masuk dekat bahagian seller center ni. Okay, saya ulang secara ringkas. Okay, saya first dekat bahagian sini, kita bagi kat setting dulu. Dekat bahagian account setting yang ni tadi lah, yang nombor telefon kalau belum ada. Okay, kalau belum ada. Dan yang kedua dekat basic setting. Kat basic setting ni, dekat bahagian ni, protect your account verify ni, off kan. Lepas tu dekat bahagian payment setting ni, update pin wallet. Okay, itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga dekat bahagian sini, dekat bahagian my address. Okay, my address, masukkan address. Dan yang keempat adalah kat bahagian my shipping. My shipping ni on kan GNT dengan DHL dulu, ataupun DNT sahaja, DHL mungkin susah sikit. Okay, so nanti barulah apply untuk yang post laju. Cara nak apply yang post laju ni, saya akan bagi link lah kot dekat dalam grup Telegram nanti. Sebenarnya senang je, daripada bawah, start daripada bawah ni. Account, basic setting, my address dengan my shipping. So itu part utama bila anda buat store, bila anda nak bina store anda dekat dalam Shopee ni. Okay, so kita akan start. Okay, anda dah pun buat store apa semua kan. Jadi task anda yang pertama, ni dengar betul-betul. Task anda yang pertama adalah, saya nak hantar anda semua hantarkan submit task dengan dua benda ni je. Saya nak anda bagi niche apa yang anda pilih. Okay, niche apa yang anda pilih, dan juga nama store anda ataupun link store. So sebab apa saya minta yang ni? Sebab saya nak pastikan anda semua ni buat store, anda dah create account kan. Jadi kalau anda tak create account, kalau anda tak buka store, macam mana saya nak tahu yang anda ni betul-betul dah nak berniaga dekat Shopee kan? Dan macam mana lah anda nak start, macam mana lah anda nak mula. Jadi saya nak anda hantar dua benda ni je. Anda tentukan niche, contohnya niche saya ni, dan bagi tahu ni nama store ataupun link store saya. So nanti akan ada yang orang akan semak, dan kalau lepas dia akan bagi untuk link ke grup yang seterusnya. So cara untuk submit task, dia ada cara dia submit task. So cara submit task yang pertama ni simple je, bagi tahu nanti dekat Telegram tu. Tak kisah nak bagi salam tak bagi salam ke kan. Okey, salam saya, nama lah. Dan nama, lepas tu nombor invoice. Okay, sebab kedatangan setiap kali kelas kedatangan dia ambil. So saya akan refer kedatangan ni berdasarkan nombor invoice lah nanti. So saya nombor invoice. So ni task pertama saya, task satu saya kan, task pertama saya. So hantar dua benda ni. Tentukan niche apa yang anda pilih, dan juga nama store yang anda dah buat tu tadi. Okay, so nanti lepas tu barulah tim saya akan bagi untuk next, bagi link yang seterusnya untuk anda join kelas yang seterusnya. Okay. Dan dalam grup ni nanti saya akan bagi tahu sebelum pukul berapa untuk anda submit task. Okay, so kita jumpa dalam kelas yang seterusnya pula lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.